Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Jap. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Ini kita akan sambung perjuangan kita. Okey. Apa ni, saya punya ketua saya tu bahagian PPD lah, bahagian tu dia menyarankan kita melakukan satu kelas berasaskan projek, PDPR berasaskan projek. Tapi pelajar buat masa ni berasaskan projek ni saya tunggu bila kelas bersemuka dah. Kelas PDPR ni saya akan habiskan silibus sebab kita tak tahu akan datang ni macam mana kan. Sekolah buka tutup kan. Jadi saya risau kita kejar pada projek tu, silibus tak habis. Jadi fokus saya untuk PDPR online Google Meet ni saya akan cuba habiskan silibus. Lepas tu bila kita naik sekolah nanti dah bersemuka baru saya buat pembelajaran berasaskan projek. Kita punya kelas tu baru berasaskan projek. Sekarang ni macam tak boleh macam takut tak sempat. Tak sempat. Nanti kan takut sekolah tutup, lepas tu silibus tak habis. Macam budak SPM 2020 kan. Takut macam itulah. Jadi kita terkejar-kejar ni. Jadi saya fokus pada nak habiskan silibus terlebih dahulu. Okey, so kita hari ni buat 246, mentafsir dan menentukan kadar perubahan bagi kuantiti yang terhubung. Okey, kadar perubahan kadar perubahan. Okey, kadar perubahan ni macam ni lah. Kadar. Okey, bila sebut perkataan kadar, dia berkaitan dengan masa. Kadar ni dia berkaitan dengan masa. Contohnya macam ni. Kita ada sebuah tangki. Tangki tu berbentuk satu bentuk geometri lah. Sfera ke, silinder ke kan. Tangki. Dalam tangki tu ada air. Kemudian tangki tu bocor. Tangki tu bocor lah, air keluar daripada lubang dekat tangki tu. So air keluar ataupun isi padu tangki tu menyusut dengan kadar katalah 20 cm padu sesaat. Maknanya setiap saat air akan berkurang sebanyak 20 cm padu. So dia akan tanya, berapakah paras ketinggian air apabila masa ke isi padu menjadi sekian. So itu mengenai tajuk yang kita akan belajar pada hari ini. So 246 ni berat sikit sebab dia aplikasi. Dia agak berat sikit tajuk dia sebab dia melibatkan aplikasi. So awak kena faham situasi. Bila soalan aplikasi ni, dia punya beratnya ialah awak kena faham situasi. Baca soalan, faham situasi. Itu bila masalah yang berkaitan dengan aplikasi. Okey. So kejap lagi kita buat satu soalan. Okey, sekarang awak buka buku teks awak. Inilah muka surat 65. Muka surat, dah silap 65 pula, 66 lah. Okey. Inilah Tadi yang saya sebut tadi pada perkataan kadar. Kadar tu melibatkan masa. Jadi awak akan banyak bertemu dengan DT. DT ni T ni time. T tu ialah time, masa lah. Masa. So Y ke X ke V ke isi padu itu ialah kuantiti-kuantiti yang lain lah. So hari ni kita akan buat macam tu benda yang berkaitan dengan masa. Dan kita akan gunakan chain rule, petua rantai lah. Kita akan gunakan chain rule, petua rantai untuk menyelesaikan masalah ni. Apakah itu petua rantai? Okey, kejap lagi saya terangkan. Okey, saya akan cuba bagi contoh lah nak menerangkan penggunaan petua rantai itu. Bagi awak nampak faham sikit. Sebab kalau kita cakap aja kan, awak susah nak faham. So lebih mudah kalau kita penerangan kita tu berdasarkan pada masalah. Okey. So kita try muka surat berapa tadi ni? 66. Okey, saya try buat contoh 19. Okey, sebab mungkin kalau kita buat soalan kan terus dengan awak tak dapat nak ni kan, nak faham kan. Okey. Okey, soalan ni dia build up. Maknanya soalan contoh 19 ni dia build up, dia membina kemahiran lah. Daripada mula-mula dia bagi soalan, lepas tu dia suruh kita cari A cari step by step. Lepas tu baru B, baru dia punya masalah sebenar. Okey so tengok dulu. Jap, sebelum tu boleh dengar kan suara saya kan? Boleh. Okey boleh Okey, so kita tengok soalan 19. So fokus betul-betul dengar betul-betul pada penerangan saya untuk contoh ni. Okey, satu lengkung mempunyai persamaan ini. Y sama dengan X kuasa 2 tambah 4 per X. Ini dia punya persamaan dia, lengkung. Lengkung.
Ni belum lagi melibatkan aplikasi seperti tong ke apa benda ke kan. Okey. Cari ungkapan bagi dy dx. So dia suruh kita cek dy dx lah. So dia suruh kita cari dy dx. So awak pun cari dy dx. So kalau y sama dengan x kuasa 2 tambah. So 4 per x ni kita naikkan x ke atas jadi 4x kuasa negatif 1 lah. Macam ni. So kalau dy per dx sama dengan z. Apa z dy dx dia? 2x 2x tolak 4 4 x negatif 2. Very good. 4x negatif 2. Kita check kejap betul tidak? Okey, betul. Ni sama dengan ni lah. Sebenarnya dah ada lah dalam konteks tu saja je tanya So 2x tolak 4 x kuasa negatif 2. So kita dah dapat dy dx kita. Okey, sebabkan memang ini soalan dia tanya dy dx, maka awak kena beri jawapan akhir awak dalam sebutan yang paling mudah. So ini baru kita boleh terima sebagai jawapan akhir. Sebab soalan ni memang dia tanya dy dx. Jadi kita kena bagi jawapan dy dx kita tu dalam sebutan yang paling mudah lah. Okey, siap. Okey. B. Ni baru B Kadar perubahan y apabila x sama dengan 1 dan x sama dengan 2. Diberi bahawa x menokok dengan kadar tetap 3 unit per saat. 3 unit per saat. Okey, ini menokok bukannya merokok. Ini merokok. Jangan. Kita menokok. Okey, menokok. Orang bahasa Melayu mesti hebat kan? Apa maksud menokok? Diba kat atas diba nama kau Tak sebut nama kau. Menokok tu maksudnya apa? Ni. Diba, menokok. Maksudnya apa Diba? Tak tahu. Takkan tak tahu kau ni. Ini bukannya perkataan matematik. Menokok ni istilah bahasa kita kan, bukan istilah matematik, bukannya terminologi matematik. Ini buat dalam dewan boleh jaga. Tukuk tambah ke macam tu? Menokok tambah. Betul tak? Apa maknanya tu? Menokok tambah maknanya bertambah lah. Dia naik. Menokok maksudnya bertambah ataupun naik. Menokok ni awak jangan pelik. Dia bukan istilah matematik, bukan terma matematik. Dia bahasa kita je, bahasa Melayu je. Ada dalam kamus dewan. So maknanya bertambah. Maknanya nilai x ni bertambah dengan kadar 3 unit per saat. Maknanya 1 saat dia naik 3 unit, 2 saat dia jadi 6, 3 saat dia jadi 9. Macam tu. So dia akan bertambah dengan 3 unit sesaat. Okey. Itu masuk menokok Okey, so apa yang awak perlu buat ialah sekarang kita tengok Dia tanya sekarang B, kadar perubahan y. So kadar perubahan y ialah dy per dt. Ini yang dia tanya. Dy per dt sama dengan berapa? Dy dt sama dengan berapa? Okey, lepas tu kita tengok maklumat yang kita ada. Kita ada maklumat x sama dengan 1. Kita ada juga maklumat x sama dengan 2. Maknanya ada dua kali ni kita kena buat ni. X sama dengan 1 dan x sama dengan 2. Okey. X apabila x menokok dengan kadar tetap 3 unit per saat. Okey, 3. X menokok dengan kadar. Ada perkataan menokok maknanya bertambah dengan kadar. So ada melibatkan masa. Jadi apa benda 3 ni? 3 ni apa? Apa dia punya simbol kat sini? Nak cuba? Siapa-siapa nak cuba? Dia per dt lah. So dx per dt. Okey? So maksudnya 3 ni ialah dx per dt. Awak nak tahu macam mana tentu dx per dt sebab dia kata kat sini bahawa x menokok bertambah dengan kadar. Ada perkataan kadar. Dia bertambah dengan kadar. So 3. Okey, katalah saya buat soalan. Bukan menokok. Berkurang. Berkurang. Dia lawan bagi perkataan menokok. Apa berlaku dekat 3 ni?
Ni. Apa berlaku kat 3? Sekarang saya ubah ayat tadi. Daripada menokok jadi berkurang. Berkurang tu lawan daripada menokok lah. Apa berlaku kat 3? Siapa nak try? Jadi negatif. Negatif. Yes, dia jadi negatif. Kalau dia berkurang, dia jadi negatif macam tu. So sekarang kita stick pada soalan menokok menokok maknanya bertambah. Okay, so ada perkataan dengan kadar X menokok dengan kadar. So maknanya dia adalah dx per dt. So dx per dt sama dengan 3. Okay. Okay. So awak perlu buat apa yang awak perlu buat sekarang ialah kita nak cari dy per dt. So dy per dt, kita tengok maklumat yang kita ada. Kita ada dy per dx, kita ada dx per dt. Kita ada dy per dx dan kita ada dx per dt. So kita tengok maklumat yang ada x d yang ada d. Kita kena pastikan y dekat atas, t dekat bawah. Nak gunakan petua berantai ni, kena pastikan y di atas, t di bawah. Tengok. Ni y dah dekat atas kan? Y dia dah dekat atas kan? So tulis je lah. dy per dx. Kemudian t dekat bawah. Ni t dia memang dah dekat bawah kan? X ni tak apa, abaikan dulu. Dalam dx per dt. So maksudnya dy per dt ialah bersamaan dengan dy per dx darab dx per dt. Kena pastikan dy di atas, dt di bawah. Okay. Lepas tu ini dengan ni kena sama lah. Ni dengan ni kena sama. Sebab bila dia sama, ni dengan ni boleh potong. Bila kita potong, kita tinggal dy per dt. Seperti yang kita nak ni. Okay. Jadi kita masukkan dy per dx. So dy per dx kita ialah yang ni lah tadi. 2x tolak 4 per x squared. Okay. Betul Okay. Lepas tu dx per dt kita ialah 3. Macam tu. Lepas tu pelajar kita gantikan nilai x sama dengan 1. Gantikan x sama dengan 1. So bila kita ganti x sama dengan 1, kita dapatlah bersamaan dengan negatif 6. Jawapan akhir kita. Okey, lepas tu ada 2. Satu lagi x sama dengan 2 pula. X sama dengan kita dah ganti dapat sama dengan 9. Okey, boleh. Okey, tak apa. Ni awak tak nampak lagi ni. So kita buat slow-slow lah Kita buat pelan-pelan. Okey. So pelajar pergi ke latihan Kediri 212. Buka muka surat sebelahnya tu. Okey, ambil buku latihan awak. Kita akan buat terus Okey, kita akan buat terus. Sama-sama kita buat ni. Okey, so ambil kertas. Saya dah ambil kertas, tulis Okey, sekarang semua tulis. Latihan Kediri 2.2. Okey, garis. 1, 2 cikgu. Saja je nak test. Ada ni satu ni. Okey, 2 latihan Kediri 212. Alright. Ni soalannya Okey, ni saya terus baca dah baca. Bagi setiap persamaan yang menghubungkan x dan y berikut, jika kadar perubahan x ialah 2 unit sesaat, cari kadar perubahan y pada ketika yang diberi. Ni dia bagi macam ni. Okey. Tadi di bar kan? Okey, saya kesian dekat budak yang bawah sekali ni. Nama dia tak sampai Selalu kita sebut sebab saya panggil ikut turutan daripada atas. Kan saya nak selang-selang lah atas bawah. Safia. Kau memang jarang. Kau memang selamat lah Safia. Selalu nama kau tak sebut kan. Mic on. Ataupun boleh on mic tak? Kau tak type dekat chat tu je. Safia. Boleh. Kau nak pahala tak? Kalau kau nak pahala, yang atas ni je. Kau settlekan yang atas ni. Budak ni boleh jawab A, B, C, D sampai F. Dia macam ni. Okey. Kalau kita baca soalan kan Safia kan. Bagi setiap persamaan yang menghubungkan X dan Y yang berikut. Jika, okey saya gariskan lah kadar perubahan X ialah 2 unit sesaat Safia Itu apa tu Safia? 2 unit sesaat Sekejap. 2. Apa benda tu? Apa kat sini? Safia. Jika kadar perubahan X ialah 2 unit sesaat. Okey. Dia mesti melibatkan X. Lepas tu dia ada perkataan kadar. Safia, maksudnya apa ni? 2 tu apa? Ni apa ni? dy per dx ke?
dy per dx Safia. Tak boleh sebab dia ada kadar. Kadar ni saya tadi sebut mula-mula tadi dalam kelas. Kadar ni melibatkan masa. Time. Kadar ni melibatkan masa. Tadi saya ada sebut mula-mula tadi tu. Okey. Jadi saya ulang balik. Sekarang ni apa pula kat sini? Dia tak ada y sekarang. Dia jika kadar perubahan x sahaja. Dia ada x, dia ada masa. Dia ada x, dia ada kadar x, kadar perubahan x. Maksudnya ada x, ada masa. Jadi bila kita gabungkan dia jadi apa benda? Sini. Apa tu Safia? Tak tahu lah cikgu. Okey, tadi saya sebut dia ada x, dia ada masa. So mestilah dx per dt. Dx per dt. Dia ada x, dia ada masa. Mana saya tahu masa? Mana cikgu tahu ada masa ni cikgu? Ni kadar. Perkataan kadar ni merujuk kepada masa. Rate. Rate tu mesti sebab lagi pun nak tengok unit dia tengok. Dia punya unit lah 2 unit sesaat. Unit ni merujuk kepada kuantiti bagi x, saat ni merujuk kepada kuantiti bagi masa. So 2 unit sesaat. So kita ada dx per dt. Siapa yang boleh faham Boleh Okey. So dx per dt bersamaan dengan 2. Jadi itu daripada soalan yang awal di pokok, soalan pokok dia Okay, daripada root soalan tu, daripada banyak ayat panjang-panjang ni kita boleh keluarkan maklumat pertama ialah dx per dt sama dengan 2. Okey, sekarang baru kita jawab soalan A. 1A. Okey, 1A ialah y sama dengan 3x² tolak 4. Salin soalannya. Y sama dengan 3x² tolak 4. X sama dengan 1/2. Okay, ini fokus betul-betul Sekejap, saya betul. Okay. Siti Nur Jamaiyah. Siti Nur Jamaiyah. On mic. Okay. Nak cari apa pula sekarang ni? Dah ada y sama dengan 3x² tolak 4. dy per dx. Pandai dy per dx. Berapa Siti Nur Jamaiyah dy dx kalau kita punya y sama dengan 3x² tolak 4, jadi dy dx kita sama dengan dy dx sama dengan berapa? Siti Nur Jamaiyah dy dx sama dengan Siti X sama dengan ada cikgu TikTok ke saya pun boleh juga cerita ni. Berapa? 6x. Yes, 6x. Lama nak cakap nak sebut tu So dy dx kita bersamaan dengan 6x Okey. Kalau kita perhatikan diberi nilai x betul lah 6x. Kita diberi nilai x, nilai x kita ialah 1/2. Gantikan 1/2 di sini. 1/2 ni kita gantikan di sini. Okey, so teruslah kira. Terus kira 6 darab dengan 1/2. Berapa Jamaiyah? Siti Nur Jamaiyah 6 darab 1/2. Berapa? 3. Oi, kau boleh dengar tak? Kau jangan sampai aku datang sana. 3. 3. Lambat nak respon. Cepat sikit lah. Okey, Adiba Maisarah, standby. Lagi aku tanya kau. Okey, jadi dy dx sama dengan 6x Kita dah bezakan daripada persamaan yang ini. Kemudian x kita dapat 1/2. Jadi kita gantikan dekat tempat x ini. Jadi kita dapat 6 darab 1/2. So maksudnya dy dx kita bersamaan dengan 3. Okey, soalan nak apa ni? Baca soalan. Cari kadar perubahan y. Ada perkataan kadar, ada huruf y. Cari. So dia suruh kita cari kadar perubahan y. So dia nak dy per apa ni? Adiba. Dia nak dy per apa? dy per dt. Pandai, dia nak dy per dt. Dia nak dy per dt. Sebab dia kata cari kadar perubahan y. Ada perkataan kadar ialah masa. So dy dy tu y lah. Okey, so kita nak dapatkan ni kita gunakan petua rantai, chain rule. Okey, awak dah ada dx per dt.
Awak ada dy per dt. Okay, so awak nak cari awak ada dy per dx. Awak nak cari dy per dt. Sekarang kita kena check. Pastikan dy di atas, dt di bawah. Kita kena pastikan dy di atas, dt di bawah. Okay, kita nak guna dua. Betul, kita check. Betul tak dy di atas? Ada. Daripada maklumat pertama, dy dekat atas. Jadi, so kita ambil ni. Cikgu, Tanya. dia boleh ke jadi dt per dy? Boleh? Masa bila? dt per dy. Dt per dy tak boleh. Sebab soalannya kadar perubahan y. Kadar perubahan y. Y berubah terhadap masa. So, mesti dy per dt. Dia tak boleh dt per dy. Masa memang tak boleh, kita tak boleh nak undur-undur lah. Yang kita boleh mengubah kadar ialah y. Masa memang sentiasa, masa memang kadar dia 1 saat macam tu lah. 2 saat, 1, 2. Dia tak ada satu long pause, lepas tu 2. Tak boleh. Saat memang dah constant. 1, 2, 3, 4. 3 saat, 4 saat, 5 saat, 6 saat seterusnya. Dia tak boleh 1 saat, awak tunggu lama. 2 saat, awak tunggu lama lagi. 3 saat. Tak. Semasa memang tetap. Jadi mesti dia bahagi dengan dt. Dia tak boleh dt per dy. Yang berubah terhadap masa ialah y. Okey, so macam tu. So, tapi y dengan x ni boleh berubah. Dia boleh jadi dx per dy. Dia boleh jadi dx per dy. Nanti kita tengok ada kes-kes soalan yang ada macam tu. Okay, sekarang ni dy di atas, kena pastikan dy di atas. Okey, darab. Sekarang dt di bawah. Cari pembezaannya dt di bawah. Ni. Dx per dt. So, dx per dt. So, dy di atas sini, dt di bawah sini. Kemudian ni dengan ni kena sama. Alright, so kita pun start pengiraan. So, dy per dx kita tadi berapa? 3, kan? Dy per dx kita ialah 3. So, 3 darab dengan dx per dt kita ialah 2. 2. So, maksudnya 6. Maksudnya, pelajar, untuk soalan ni, apabila x bertambah 2 unit sesaat, y akan bertambah 6 unit sesaat. Macam tu. 6 unit sesaat. Jadi, jangan tulis unit dia. Saya tak galakkan awak tulis unit. Nanti kan awak bercelaru nanti. Biar je nombor. Biar je nombor. So, maksudnya y ni bertambah dengan 6 unit sesaat. Okay? Mungkin soalan ni awak tak nampak kaitan ni sebab kita gunakan x dengan y. Nanti bila kita tengok soalan yang ada isi padu tangki ke, hal laju, kereta ke, nanti awak nampak lah. Okay. Boleh faham tak setakat ni? Boleh. Boleh boleh. Okey. So kita buat 2-3 soalan. Tanya. Unit per saat tu tak payah tulis Tak payah. Unit tak payah tulis. Jangan nak tulis boleh tapi saya tak galakkan sebab saya takut awak buat salah. Sebab takut unit dia nanti awak tulis unit lain. Nanti kan awak tulis 6 meter sesaat salah. 2 meter sesaat salah. Jangan tulis lah, jangan tulis. Boleh nak tulis tapi kena betul. Tak tulis pun tak apa. Tak apa, saya tak galakkan tulis. Saya tak galakkan. Walaupun boleh tapi saya tak galakkan. Lagi? Ada soalan lagi nak tanya? Tak ada? Okey, saya pergi kepada soalan lain. Sekejap, B B macam senang sangat lah. C susah sikit. B ni awak boleh straight. Beza ni tak senang je ni. Awak buat lah B ni. Okey, kita cuba buat C Okey, Y sama dengan 2 per Y sama dengan 2 per dalam kurungan 3X tolak 5 kuasa 3. Okey, X dia sama dengan 2. Okey, X dia sama dengan 2. Okey, Adiba Maisara dah. Okey, Nurin Insyirah. Ini soalan awak. Okey, so kita kena bezakan lah ni. Apa-apa hal sebelum kita pergi kepada soalan yang lebih kompleks, kita kena bezakan dahululah. Jadi Y sebelum saya beza, saya naikkan terlebih dahulu 3X tolak 5 cos 3 ni ke atas. Dia tak boleh berada di bawah. Kalau dia berada di bawah nanti awak tak boleh beza. Negatif. Kuasa negatif 3 kejap. Jadi macam tu. Okey, Insyirah Nurin. Dy dx. Apa Nurin dy dx?
Nurin lah. Buat dulu tak apa, saya faham mungkin Nurin tengah mengira. Okay, yang lain pun buat juga. Cikgu, Tanya. macam mana nak tahu bila masa kita nak guna yang U dengan V? U dengan V bila ada, okey faham. Bila kita ada fungsi gubahan, contoh Y sama dengan 2X per 3X tolak 5 kuasa 3. Dua-dua ni fungsi. Ini fungsi sebab dia ada X. Yang ni pun fungsi. Bila kita ada dua fungsi ataupun fungsi gubahan, ni dia jadi U dengan V. Untuk kes soalan ni, dua ni bukan fungsi sebab dia tak ada X. Dua ni bukan fungsi sebab dia tak ada X. So di atas, dia satu je kan. So macam ni tak payah guna U dengan V. Just kita naikkan saja. Kalau yang ini tak boleh naikkan. Kena guna U dengan V. Okay, kes kedua, Y sama dengan 3 darab dengan 2X tambah 7 kuasa 5 contoh. Okay. Kena pastikan dua-dua ni fungsi. Ni 3 bukan fungsi sebab dia tak ada X. Yang ni fungsi. So kalau 3 bukan fungsi, jadi tak payah guna UV. Okay, kalau 3X kuasa 2. Ni fungsi, ini pun fungsi. Dua-dua fungsi. Jadi bila dua-dua ni fungsi baru UV. Bila dia melibatkan fungsi lah. Fungsi maksudnya dia punya sebutan tu ada X. Macam tu. Alright, so macam kes soalan yang C ni bukan, dua ni bukan fungsi sebab dia tak ada X, jadi tak perlu kita gunakan kaedah U dengan V. Nak guna U dengan V boleh juga, cuma lebih kompleks tu nanti penyelesaian awak. Jadi tak perlu. Okay, adakah saya dah menjawab soalan awak? Okey dah. Alright, Nurin. Sementara aku tengah bersembang tadi, mesti kau dah dapat kan? Nurin. Kau tengah goreng telur ke sarapan? Nurin. Nurin, kau tak ada mic ke? Boleh tak? Boleh. Apa-apa. Ingatkan kau tak dengar. Okey, dah. Ke tengah buat lagi? Tengah buat. Tengah buat. Okey. Yang lain pun buat juga. Sementara menunggu Nurin respon, awak pun sama buat juga. Lepas tu bandingkan jawapan. Kita tengoklah. Cikgu. Mana tahu salah ke apa kan. Okey, Nurin dah siap terus cakap. Cikgu. Ya. Kalau yang dia punya formula tu tak tulis terus darab je boleh tak? Yang U dengan V tu Bukan. Yang dy per dt sama dengan dy per... Maknanya nak terus tak? Boleh. Cuma macam mana kau nak tahu tu? Kau tengok. Boleh. dt sama dengan Boleh. Chain rule tu dia sebenarnya kaedah je lah nak ni. Tapi kalau awak tak tunjukkan, dia bukan jalan kerja yang penting. Boleh. Yang penting darab tu kena tunjukkan. Darab tu maksudnya macam ni nak. Ni. Awak tak tunjukkan ni kan? Ni tak tunjukkan. Tapi ni kena. 3 darab 2 tu kena tunjuk. Tu maksudnya. Anis. Maksudnya awak tak tunjukkan yang apa tu? Yang ni awak tak tunjukkan. Tak apa, boleh. Cuma yang 3 darab 2 ni kena tunjukkan. Okey. Tapi saya galakkan awak tunjukkan tau, sebab kadang-kadang soalan tu dia terbalik tau. Dia tak nak dy per dx, dia nak dx per dt. Dia tak nak dy per dt, dia nak dx per dt. Maksudnya mesti x ke atas. Kadang-kadang macam tu lah, kita kena tengok situasi soalan. Saya galakkan awak buat, tapi tak buat ada masalah. Okey, Nurin, dah. Dah belum Nurin? Kau lawan kau ni. Pertama juga orang yang dahulukan. Seterusnya apa? Pada siapa? Ini dah belum? Apa tu kau buat ke apa ni? Siapa yang dapat jawab betul ni? Dia yang belum betul dalam cerita. Ini cepat lambat ni. Sekarang nak pergi ke lain. Okey, cepat saya bantu. Negatif 3 darab 2. Ni macam biasa kita negatif 3 darab 2 jadi berapa Nurin? Negatif 6.
Negatif 6. Okey, lepas tu salin. 3x tolak 5. Fungsi Negatif ni kita 3 salin. tolak 1. Negatif 4. Okey, lepas tu luar ni pun kena darab juga sebab dalam ni ada fungsi. Fungsinya ada x. Kita kena bezakan juga. 3x tolak 5 bezakan jadi 3 lah. 3. 3. Okey. So bila kita darabkan negatif 6 darab 3 negatif 18. Negatif 18. Negatif 18 per dengan ni saya turunkan siap-siap sebab dia punya 3x tolak 5 kuasa negatif 4 jadi saya turunkan lah. 3x tolak 5 kuasa 4. Okey. Dapat. Okey, lepas tu kita punya nilai x pun dia dah bagi bersamaan dengan 2. Ganti lah dalam ni. Nilai x yang ni gantikan dengan 2. Jadi kita tulis ni negatif 8. Negatif 18 per 3 darab 2 1/6 terus boleh 1/6 terus 6 tolak 5 kuasa 4. Okey. So 6 tolak 5 1. Jadi 1 kuasa 4 pun 1 juga. Jadi tinggalnya negatif 18. Jadi dy per dx sama dengan negatif 18. Okey, boleh faham? Alright, jadi soalannya dia tanya apa? Soalan dia tanya dy per dt. Dia tanya dy per dt. Untuk kes soalan ni mudah lah sebab dia berulang kan, sama je. Jadi tak payah tulis pun tak apa. Jadi tapi jangan awak try rutin kan, awak tulis dy per dx darab dx per dt. Saya galakkan awak tulis. So mesti dy per dx darab dengan dx per dt. Nak check pastikan y di atas dan t di bawah. Dan t di bawah. Jangan macam ni. Dia takut awak buat macam ni. Macam ni salah. Salah. Sebab dy awak tak sama kedudukan dia. Ini dy patutnya di atas. Yang ini dy kat bawah tak boleh. Nanti kan dia tak boleh potong. Nanti dia dapat d kuasa 2 x kuasa 2 per dy dt. Bila kita darabkan ni dia jadi macam ni. Okey, so salah. Okey. So yang ini mesti dy per dx. Okey, so dy per dx dah tahu negatif 18. Dx per dt tadi 2 2. So jawapannya ialah negatif 36. Tengok. Negatif negatif. Okey, maksudnya dia ke kiri. Dia ke kiri ataupun dia berkurang ke apa ke dia ke kiri. Sebab sekarang kita merujuk ke kiri pula. Dy y ni mungkin paksi y. Paksi y maksudnya dia ke bawah. Dia turun ke bawah dengan kadar 36 unit sesaat. Dia turun ke bawah dengan kadar 36 unit sesaat. Dia macam itulah maksudnya. Okey, boleh? Boleh. Okey, jadi awak dia susahnya ialah nak bezakan persamaan tu saja kan. Okey, jadi yang ini kita dah buat. Jadi awak sambung DEF. Kejap, yang nombor 2 pun awak sambungkan ni. 2 semua ni. Okey. Okey. Saya try. Okey, sekarang kita cuba menyelesaikan masalah yang melibatkan kadar perubahan bagi kuantiti yang tertentu Sekarang kita nak menyelesaikan masalah. Okey, jap. Ni yang saya sebut tadi. Kadang-kadang dia bagi kita situasi dan situasi ni ada masalah. Awak kena fahamkan situasi tu macam mana. Yang macam ni dia bagi gambar rajah. Kadang-kadang tak ada gambar rajah. Kita kena imagine sendiri, bayangkan sendiri. Kita bacalah soalan ni. Ni contoh. Pelajar di sebelah menunjukkan sebuah bekas berisi air yang berbentuk kon dengan jejari 5 cm dan tinggi 12 cm. Didapati bahawa air tersebut mengalir keluar melalui lubang kecil di hujung bekas. Mungkin ada lubang kat sini. Ada lubang kat situ. Dengan kadar tetap 4 cm padu sesaat. Cari kadar perubahan kedalaman air di dalam bekas itu apabila kedalaman air ialah 3 cm. Betul kepada 4 angka bererti. Yang ni dia dah bagi tahu macam gini, maksudnya kita kena gunakan 4 angka bererti lah jangan lebih. Okey. Ni jalan kerjanya lah. Okey. Macam ni kita nak selesaikan ni. Okey, pertama sekali awak kena tahu terlebih dahulu formula untuk isi padu kon. Yang ni. Sebab kita nak bezakan, kita tak ada persamaan ni. Selalu tadi awak buat ada persamaan kan. Ni tak ada langsung persamaan. Apa benda kita nak bezakan. Jadi mesti ada satu persamaan. Yang kita boleh kaitkan dengan kod ialah isi padu.
isi padu. So persamaan isi padu ialah V sama dengan 1/3 pi R kuasa 2H. Yang mana R ni radius dia jari dia. H ni ialah ketinggian kon. Okey, ketinggian kon. Okey. Macam itulah. Ini dapat formula ni kita boleh buat pembezaan. Okey, ini susah sikit. Sekejap G12. Okey. Dapati bahawa air tersebut mengalir keluar. Okey, so bocor air mengalir keluar. Maksudnya isi padu kon ni berkurang dengan kadar tetap 4 cm padu sesaat. Maksudnya isi padu dia. Kadang cikgu, macam mana cikgu tahu ni isi padu? Sebab awak tengok dia punya unit cukup 4 cm padu sesaat. Jadi mesti melibatkan isi padu, kadar isi padu. So yang ini ialah dV per dt. Yang ini. dV per dt sama dengan berapa? Sama dengan 4. Betul ke 4? Salah. Negatif 4. Kenapa negatif 4? Sebab isi padu dia berkurang. Negatif 4. Ini kita kena letak sendiri. Itu saya kata, bila soalan melibatkan situasi, awak kena fahamkan situasi itu dan kena buat tafsiran awak. Bila berkurang, kena bayangkan. So, bila dia berkurang, maknanya negatif. So, dV per dt sama dengan ni. Okey, sekejap. Aku nak tulis. Ini jejari dia. Jejari sama dengan 5. Tinggi dia kita start. Sorry, sekejap. Jejari dia R. R, Allah, sekejap. R sama dengan 5. H sama dengan 12. Okey. Soalannya sekarang, cari kadar perubahan kedalaman air. Dia nak kadar, ada masa, perubahan kedalaman air. Ini apa ni? Syazani Naziha. Cari kadar perubahan kedalaman air. Maknanya D apa per D apa? Dah tentulah DT kat bawah sebab ada kadar. Tapi apa? D apa kat atas ni? Ni apa? Kadar perubahan kedalaman air. D apa? Syazani. Syazani, onkan mic, boleh dengar tak? Syazani. Tak respon Safa. Dia apa yang Safa? Kedalaman DH. Yes, DH. So dia nak DH per dt. Dia nak DH per dt. Dia nak DH per dt. Okey, so kita kena ni lah. Okey. So sekarang pelajar ni. Okey, itulah dia. Ni contoh soalan contoh soalan. Okey, boleh. Sekejap. Kita cari satu situasi lah satu situasi. Okey, itu contoh lah kita nak keluarkan maklumat. Okey, inilah dia. Ini dia punya kaedah dia, step by step dia memahami masalah, merancang strategi, membuat refleksi dan melaksana strategi. Okey, kita try jawab satu soalan Sekejap. Sekejap. Okey, kita nombor 2 kita buat nombor 2. Ya, saya crop dulu soalan dia. Ya. Setiap masa biarpun berada dalam keadaan dalam perseorangan. Salah satu contoh akhlak dan mereka. Okey. So buku awak sekarang, buku latihan awak, kita selesaikan sama-sama soalan ni. Okey, ini susah sikit ni. Bahagian ni dia berat sikit lah, tapi boleh cuba je Right. Ni luas sebuah segi empat sama dengan sisi X cm bertambah dengan kadar 8 cm persegi sesaat. Ni luas luas. Segi empat sama dengan sisi X cm. Segi empat sama. Cari kadar perubahan panjang sisinya apabila luas ialah 4 cm padu. Okey. Ini senang saya lukis lah. Saya lukis Okay, saya lukiskan membantu. Kalau segi empat sama, maknanya sisi dia sama lah semua kan? Inilah lebih kurang lah segi empat sama kita. So maksudnya setiap sisi ni panjang dia sama.
Okay. Okay. Luas sebuah segi 4 sama dengan sisi X. So maksudnya sisi dia X. Kita label sisi ni sebagai X. Selalunya soalan macam ni, dia tak bagi langsung persamaan. Tapi kita kena keluarkan satu persamaan lah untuk membuat dia punya perbezaan tu. Okey. Bertambah dengan kadar 8 cm persegi sesaat. Jadi ini D apa per D apa? Syazani tadi tak layan. Nick. D apa per D apa ni? Ada kadar 8 cm persegi sesaat, mestilah sini dt. Okey, ni yang atas ni D apa? DS tu. dx. X tu sisi ni. Soalan dia tak bukan dia 8 cm persegi ni bukan sisi, ni luas. Luas sebuah segi 4 tepat dengan sisi X bertambah dengan kadar 8 cm persegi sesaat. Bukan X. dy. Maknanya kau senang macam ni lah. Kalau luas kita set area A. Kita set A lah A tu maksudnya area luas ataupun DL. Nak guna bahasa Melayu DL lah. L tu maksudnya luas L. Tapi L ni kadang-kadang boleh jadi panjang, length kan, panjang. Jadi area lah A. Kita set A lah senang So kalau luas ialah A. So dA per dt bersamaan dengan 8. Okay. So area ialah A. Okay. Cari kadar perubahan panjang sisinya. Panjang sisinya. Cari kadar perubahan panjang. So sini mesti dt. Atas ni D apa? Sebab ada kadar ada kadar. Okey, Nick dah. Ijat. D apa pula Ijat dia nak ni? Dia suruh kita cari D apa ni? Sini D apa? Di sisi. Di sisi tu kita label sebagai sisinya ialah apa? X. So sini atas ialah dx per dt. So dia tanya sekarang dx per dt. Apabila cari kadar perubahan panjang sisinya apabila luasnya ialah sama dengan 4 cm persegi. So A sama dengan 4. Area dia sama dengan 4. Okey, setakat ni okey tak? Ni So daripada ayat banyak-banyak ni, panjang ayat ni, saya keluarkan semua maklumat tu macam gini. So segi 4 sama, sisi dia semua X. Kemudian kadar perubahan luas ialah 8. Kemudian dia tanya cari kadar perubahan panjang sisi, saya letak tanda soal. Apabila luasnya ialah 4. A sama dengan 4. Ini penting ni, keluarkan benda-benda ni. Ni dua ni maklumat, dA per dt dan juga A4 ni ialah maklumat, dx per dt yang ditanya. Okey, sekarang yang kita tak ada ialah formula. Okey, macam ni kita nak cari formula luas ni. Kita kena ada satu persamaan yang boleh mengaitkan A dengan X. Jadi luas. Okey, dah. Lia Izati. Macam mana kita nak kira luas segi 4 sama ni? X darab X. X darab X, pandai. Jadi X darab X ialah X kuasa 2 kan? Kan Lia kan? Pandai. Okey, so kita dah dapat A sama dengan X kuasa 2. Okey, jap Lia, kau lagi. Bezakan pula Lia. Kita dA per dx. Berapa Lia dA per dx? Bezakan ni. 2x. Pandai. 2x. 2x. Sekarang kita nak cari nilai dA per dx ni. Okey, x ni berapa? Kena ganti pula x ni dengan nilai dia. Macam mana kita nak tahu nilai x ni? Lia. Macam nak tahu nilai x ni? Perasan tak ni? Dia bagi luas A sama dengan 4. Cuba gunakan maklumat A sama dengan 4. Kita akan dapat nilai X. A sama dengan 4, gantikan di sini. Okey, berapa dia? Kalau A sama dengan 4. A sama dengan 4 sama dengan X kuasa 2. Jadi X sama dengan square root 4. Jadi X sama dengan 2. Boleh tak plus minus 2? Tak boleh. Sebab ini panjang sisi. Panjang mana boleh negatif? Panjang sentiasa positif. Jadi X sama dengan 2 sahaja.
Cikgu, Soleh ya. Tanya. kalau kita Apa? Kit apa? Alamak, siapa tergantung Dia pula. buat tu. Dia kit je tadi aku dengar tadi Okay, kejap. Mungkin dia nak reconnect balik. Okay, tak apa. Kita ganti. Kita dapat So, nilai X ni ada nak tanya tak ni? Mana cikgu? Apa benda cikgu tiba-tiba dapat X sama dengan 2 ni? Dia bukan tiba-tiba Bukannya daripada langit ni turun ni. Kita kena kira. 4 sama dengan X squared. Sebab A dibagi sama dengan 4. So, X squared. So, maknanya X sama dengan cert bagi 4 jadi sama dengan... Safa nak tanya tadi. yang kalau kita tukar dA per dx tu, DA per DX maksudnya kenapa? Macam mana? kita tukar yang dekat dA per dx tu kan 8 kan? DA per DX 8. Mana 8? Oh, DA per DX ni 8. Tak boleh. Tak boleh. DA per DX yang ni DA per DT bukan DA per DX. Ini DA per DT. DA per DT sama dengan 8. Dia bukan DA per DX, tu DA per DT. Okay, so sini X sama dengan 2. So dah dapat X sama dengan 2, kita gantikan dalam DA per DX. So kita dapat bersamaan dengan 2, darab 2 lah. Okay, so dapat bersamaan dengan 4. Okay, so DA per DX sama dengan 4. Macam tu tengok kita agak jalan kerja agak berterabur sikit. Jalan kerja agak berterabur memang sebab dia soalan ni di build up. Okay, so sekarang kita nak cari ni. Okay, so dx per dt. Okay, kena pastikan dx di atas. Kena pastikan dx di atas. Kita tengok mana yang kita ada dx. Ada dekat sini. Kan? Ada masalah. Masalahnya x tu dekat bawah. Masalahnya x tu. Kita terbalikkan je lah. So, di sini ialah dx per dA. Kita terbalikkan sahaja. So, situ Kita balikkan 4 jadi negatif. 4 jadi berapa? Negatif ke? Tak, 1/4. Kita terbalikkan juga. So, kalau dA per dx sama dengan 4, jadi kalau dx per dA, kalau kita terbalikkan, ni kan? Ni sama dengan 4. Okay, so kalau dx per dA pula, dia jadi 1/4. Macam tu. Okay, tapi sekejap, saya tulis dulu. Okay, darab. Kita nak gunakan petua rantai ni. Okay, dt kat bawah. Okay, sekarang dt mana yang ada dt? Okay, ni. So, dA per dt. Macam tu lah. So, dengan syarat ni dengan ni kena sama. Dah sama dah. So, dua-dua ada dA. Okay, so, pelajar dx per dA tadi kita dah terbalikkan dia. Dapat 1/4. Darab dengan dA per dt ialah 8. So 1/4 darab 8 kita dapat 2. So jawapannya ialah 2. Itulah jawapannya. So maksudnya apabila luas tu bertambah, dengan 8 cm persegi sesaat, so dia makin besar. Sekejap saya buat ilustrasi sikit. Okay. Lambat pula ni. Okay. So maksudnya macam ni segi 4 ni. Apabila dia makin bertambah dengan kadar unit 8 unit sana saya tengok besar ni kan. Sisi dia ni juga bertambah dengan kadar 2 unit sesaat. Okay. Faham tak? Itu maksud kadar perubahan apabila luas tu bertambah dengan 8 unit sesaat, sisinya akan bertambah dengan kadar 2 unit sesaat. So kita buat dengan menggunakan pembezaan. Boleh? Yang ni, Jadi macam tu lah dia situasi dia bila dia bagi kita situasi ni, tu dah ada masalah dia. Dia tak bagi apa-apa pun, persamaan apa benda semua dia tak bagi. Dia cuma bagi segi 4. Isi padu, kon, air, macam tu je. Jadi kita kena wujudkan sendiri kita punya persamaan. Nak wujudkan persamaan, tengoklah maklumat apa yang dia beri. Sekarang berkaitan dengan luas, jadi luas lah kita guna. Kalau dia bagi isi padu kita kena guna. Kalau dia bagi luas permukaan kita kena guna. Bergantung kepada
bentuk soalan. Itu soalan nombor 2. Cikgu, Tanya, silakan. Saya lagi galakkan awak tanya ni. kalau kalau dia buat yang dekat dx per dt tu kan, dia jadikan dA per dt sama dengan dA per dx darab dx. Mana-mana? yang Oh, last dx per sekali. ni. Ini. Yang kat situ dia jadikan dA per dt sama dengan dA per dx darab dengan dx per dt. Boleh dA ke? per dx darab dengan dx per dt. Boleh, sama juga. Cuma tapi kita nak jadikan ni. Kita nak dapatkan dx per dt. Nanti dA dengan per dx tu pindahkan ke Pindah depan. ke sana. Boleh? Lepas tu Boleh. Jadi Okay. bahagi. Boleh. Pun boleh juga. Ini satu kaedah, satu cara. Boleh. Okey, bagus. Ada yang menyumbang idea ni. Okey, bagus. Boleh. Okey, siap soalan nombor 2. Okey, kita try lagi satu soalan nombor 3. Awak ada kelas 10.45. Rehat. Rehat. Alah kau macam lah ni. Aku tahu kau kat rumah pun kau tengah rehat ni kan. Kelak-kelak ni sambil-sambil buka AJL. Okey. Kita try jawab soalan nombor 3 Okey, saya crop dulu. Satu lagi soalan ni lah. Nak kasi awak faham betul-betul lah soalan situasi mengenai keadaan perubahan ni macam mana. Sekejap. Allah. Boleh pula tak sampai. Kejap. Tak apa cikgu, ayat dia cari je. Sekejap. Sekejap. Cari je. Okey, sementara tu baca dulu soalan. Kau orang bukan faham kan ni kan. Kalau kau tak baca soalan ni kan kena faham lah. Okey, kita pin to screen. Okey, sekejap. Pergi ke soalan kita. Ni dia. Okey, soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 3. Okey, baca dulu. Seketul ais berbentuk kubus dengan sisi XCM mencair dengan kadar 10.5 cm padu per minit. Okey, cair ni maknanya dia mengecik dia mengecik ni maksudnya negatif lah. Nanti awak dapat ni negatif. Okey, cari kadar perubahan X pada ketika X sama dengan 10 cm. Okey, saya suka lukis. Saya suka gambar gambarkan pula. Saya suka lukis lah sebab bila kita lukis ni gambaran kita lebih jelas. Okey, kubus ni cube. Ice cube lah cube. Okey, kita lukislah cube kita. Nak lebih clear awak lukis. Okey, selalunya yang garisan tersembunyi ni dia dotted kan. Otai buat. Okey, siap cube saya. Okey, itu cube dengan sisi X. Okey, kalau cube ni maksudnya sisi dia semua sama. X. Semua sisi dia sama lah. Okey, okey, dah lukis. Okey, sisi dia X. Mencair pada kadar, okey, ini sekejap. 10.5 ni, 10.5 cm padu sesaat. Ni saya nak tanya awak, 10.5 ni apa benda ni? D apa? Dia ada minit, dia ada perkataan kadar. So, mestilah DT bawah ni. Mesti DT di bawah ni. Okey, tadi dah tanya siapa si Z tadi Dia ada Kai. Dia apa ni Kai? 10.5 ni D apa? 10.5. Kalau tengok unit dia, D apa? Di seketul ais. Aku nak suruh aku tulis seketul ais ke apa kat sini? Seketul ais. Salah, tak boleh macam tu Kai. Mesti satu simbol. Satu simbol yang menamakan. A tu apa Kai?
A tu apa Yalah, isi A tu padu. kuantiti. Isi padu. Selalunya isi padu Kai kita letak I. Ataupun V, volume. I tu isi padu ataupun V, volume lah. Okay, so saya letak I. Sebenarnya Kai, I kita biar standard lah. A tu luas area. Takkan awak keliru nanti So I isi padu. Okay, bagus. So I ni isi padu. Macam mana kita tahu isi padu? Kita tengok unit dia. Sentimeter padu. Sentimeter kuasa 3 ni sentimeter padu per minit. Okay, maknanya untuk setiap minit dia cair. Cair maksudnya dia kurang. Kalau kurang kena letak negatif. So maksudnya dia berkurang dengan kadar 10.5 cm padu per minit. Okay, so itu kita punya DI per dt. Okay, bagus. Cari kadar perubahan X. Okay, Izzah. Kadar perubahan X. Ada perkataan kadar. Ada kadar maksudnya dt. Perubahan X tu dia apa tu Izzah? Kat atas ni. DX. Pandai. dx per dt. Bagus Izzah. So ini dia tanya. dx per dt sama dengan berapa? Pada ketika X sama dengan 10. So X dia dah bagi bersamaan dengan 10. Okey, dx per dt sama dengan apa? Okey. Sekarang pelajar kita nak kaitkan I dengan X. Isi padu dan X. Okey, Izzah dah. Imran. Macam mana kita nak kira isi padu bagi cube ni? Panjang darat lebar darat tinggi. So berapa tu Imran? X Panjang kuasa dia berapa? 3. Yes, very good. X kuasa 3. Kita dah dapat kaitan antara I dengan X. I dengan X kita dah dapat kaitan. Okey, sekarang Imran, kena bezakan di per dx. 3x kuasa 2. Very good. 3x kuasa 2. Dia dah bagi nilai X sama dengan 10 kan Imran? Jadi kita gantikan dekat situ siap-siap. 3 darab 10 kuasa 2. Berapa Imran? 3 darab 10 kuasa 2? 300. Very good. So 300. Okay, Fong. Ni susah sikit. Kau dapat yang paling susah sekali. Okay, Fong. Mike. Okay, yes. Dx. Sekarang dia tanya dx per dt. Okay, kita kena pastikan x dekat atas, t dekat bawah. Okay, so dx per dt apa darab apa? Tengok pada maklumat yang kita ada. Kita ada di per dx, kita ada juga di per dt. Kita kena gunakan dua-dua ni. dx per di. Very good. dx per di darab dengan? di per dt. Very good. di per dt. Macam tu. Tengok. X kat atas, T kat bawah. dx kat atas, dt kat bawah. Lepas tu yang ini dengan ni kena sama. Okey, betul. Okey. Lepas tu kita gantikan. So di per dx. Okey. Sekarang ni tadi Imran dah buat di per dx bersamaan dengan 300. Tapi kita nak dx per di terbalik. Kita nak dx per di. So terbalik. Jadi kita terbalikkan 300. So 1 per 300 darab dengan di per dx. So di per dt. So di per dt kita ialah negatif 10.5. Okey. Jadi awak pun darabkan. So tekan kat kereta. Okey. So kejap. 1 per 300 darab negatif 10.5. Okey, dapat negatif 0.035. Maksudnya macam ni. So ais ni mengecut sebab dia cair kan. So cair maksudnya isi padu dia ni makin lama makin menurun sebanyak 10.5 cm padu per minit. So maksudnya panjang sisi ni pun sama. Dia menyusut juga. Dia menyusut dengan kadar 0.035 cm per minit. So itu maksudnya itu maksudnya. Negatif tu maksudnya dia menyusut. Kalau awak nak buat ayat, awak nak buat dalam bentuk ayat, maknanya dia menyusut. Kalau awak dah guna perkataan menyusut, tak payah letak negatif. Kalau awak guna nak buat ayat lah
Ada kadang-kadang budak dia suka, dia nak express. Boleh diterima. Diterima. Dalam penandaan diterima. Ada kita terima dari segi nombor angka. Ada juga yang buat ayat. Kalau awak dah tulis perkataan menyusut, tak payah letak tanda negatif. Kalau awak tak nak guna ni, awak letak je lah. Biar je negatif. So negatif 0.035. Maknanya kita maklum lah isi padu dia punya sisi tu berkurang sebanyak 0.035 cm per minit. Sekiranya awak nak letak perkataan menyusut, jangan letak negatif. Sebab menyusut tu dah menunjukkan dia negatif. Kalau awak negatif lagi, macam dia tolak-tolak. Dia lain lah. Okey, tapi saya tak prefer lah bila jawapan tu dalam bentuk ayat. Melainkan kalau soalan tu minta. Okay. Biar je macam ni pun dah okey. So itu jawapan akhir kita. Okey. So macam ni. Jadi pelajar itulah dia realitinya. Kita dah belajar kemahiran macam ni, dia akan tanya soalan macam itulah. Okey, jadi awak try jawab soalan yang problem solving. Cuba nombor 1. Cuba nombor 4. Cuba nombor 5. So banyak ni soalan ni saya bagi. Banyak juga ni. So tadi pun sama latihan sebelah tu. Yang mana tadi? Ni 3 ni tak payah. So awak warming up dulu. Satu yang bulat-bulat ni warming up. Biasa awak dah warming up, dah siap ni. Nanti insya-Allah lah awak lancar lah untuk menjawab soalan ni. 1, 3 dan 4. Okey. 5 cikgu. Okey, ada pertanyaan? Tanya. Tak ada. Cikgu, Tak ada. Yes. kalau yang tadi kita buat tu, saya buat kat Ya. kertas. Nak kena salin balik ke dalam buku? Tampal pun boleh, tapi nak salin pun tak apa. Tampal lah senang. Okey. Tapi kalau nak salin pun boleh juga. Okey, yang penting ada je lah penulisan ni dalam awak punya buku latihan. Itu saja yang saya nak tengok. Okey, kalau tak ada pertanyaan, jadi itu saja. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Baik, Assalamualaikum. Terima